Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati lagi dikasihi Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersyukur kita banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama terus diberi kesempatan untuk kita meneruskan ibadah pada Ramadan kali ini. Mudah-mudahan semua kita diberikan kekuatan dan diberikan insya-Allah rahmat pengampunan oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Kita menyambung tazkirah Nur Ramadan kita dan kita sampai kepada noktah yang terakhir sebelum ini, ke-16 di dalam perkara berhubung dengan adab-adab, etika, disiplin membaca Al-Quran. Kita dah ambil banyak, kita sampai kepada yang ke-16, iaitu disunatkan sujud pada ayat-ayat sajadah. Kita dah kongsikan dalam tazkirah yang terdahulu. Saya tidak bercadang mengulang balik, kita terus sambung berikutnya, iaitu berikutnya yang ke-17 daripada adab-adab dan etika yang terpenting. Ada banyak lagi, kita ambil yang penting ini. Yang ke-17-nya iaitu yang disebut waktu-waktu terpilih. Waktu-waktu terpilih, al-awqat al-mukhtarah, waktu-waktu yang terpilih untuk kita membaca Al-Quran. Di sana ada dibahaskan berdasarkan kepada riwayat-riwayat dan amalan salafus salih. Pertama dalam bab ni waktu terpilih untuk membaca Al-Quran. Kaedah umumnya untuk membaca, nak cari waktu yang sesuai ni, Imam An-Nawawi rahimahullah sebutkan. Saya bacakan ni teksnya. Al-awqatul mukhtarah lil qira'ah afdaluha ma kana fi salah. Afdaluha ma kana fi salah. Secara umumnya waktu yang terbaik yang kita elok kita sesuaikan, pilih untuk kita baca Al-Quran ni, paling baiknya di dalam solat. Afdaluha fi salah. Yang paling elok sekali kalau kita nak baca Quran ni sebenarnya, tuan-tuan dan puan, baca dalam solat. Sebab itulah kita lihat baginda Nabi SAW ketika solat malam membaca surah panjang-panjang. Sebab apa? Sebab dalam solat itu waktu yang terbaik sebenarnya kita membaca Al-Quran. Kalau kita tanya kepada imam-imam hafiz kita, seperti yang ada yang kita datangkan di sini contoh, tuan-tuan puan dah berbual belum dengan imam hafiz kita? Sembang-sembanglah dengan dia orang, tanya-tanya dia orang, tanya tentang Quran apa semua, cuba sembang dengan dia orang, tanya macam mana nak hafal ni biar kita hafal hebat, biar kita dapat kuat menghafal. Macam mana? Salah satu daripada tips orang-orang yang hafiz Quran, hafaz Al-Quran, mereka bagi tahu pada kita cara nak boleh kita hafal dengan kuat hafalan kita, iaitu kita baca ayat-ayat yang kita hafal di dalam solat. Sebab itu tuan-tuan dan puan, kalau kita boleh hafaz Al-Quran ketika dalam solat tu, maknanya hafalan kita memang baik. Sebab itu kita tengok tuan-tuan dan puan, secara jujur kita katakan, tak ramai orang yang nak berani ke depan boleh nak jadi imam, walaupun dia mungkin hafaz Al-Quran atau mungkin dia hafal surah-surah banyak. Sebab bukan senang tuan-tuan dan puan, minta maaf, bukan kita nak kata nak mengangkat, nak kata apa, tidak. Tapi bukan satu yang mudah sebenarnya. Kadang-kadang kita yang biasa, surah-surah yang kita hafal biasa ni pun, kadang-kadang bila kita nak mula jadi imam, mula dia dah dia mula Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun a'budu ta'budu, dia pergi kat situ tak keluar-keluar. Kadang-kadang kita kata bukan apa tuan-tuan nak bagi tahu. Sebab itu maknanya nak ingatkan ni, cara terbaik nak baca Al-Quran disebut oleh Imam Nawawi, yang terbaik iaitu di dalam solat. Thumma lail, kemudian pada waktu malam. Ni kaedah umum ya, baca Quran ni bila yang terbaik, pertama dalam solat, thumma lail, kemudian pada ketika waktu malam, thumma nisfahul akhir, kemudian pada ketika separuh terakhir malam. Nisfahul akhir maknanya pada separuh malam yang terakhir. Wahya bainal maghrib wal isya mahbubah. Dan kata Imam Nawawi, membaca Al-Quran di antara waktu maghrib dengan isya itu satu yang disukai, mahbubah, maknanya satu yang baik. Ni waktu-waktu baik untuk baca Quran. Bila? Waktu dalam solat, waktu malam, waktu tengah malam, boleh kita katakan separuh malam terakhir ni kita kata dah lewat akhir malam lah. Maknanya dah pukul 12 lebih dah, pukul 1, pukul 2 pagi, 3, 4 waktu tu. Dan juga
pada waktu antara maghrib dengan isyak, antara maghrib dengan isyak. Ni antara yang baik. Dan kemudian kata Imam Nawawi seterusnya, wa afdalun nahar ba'da subuh. Dan kalau dari sudut siang pula, siang tak boleh baca Quran ke? Tak bagus ke? Bagus, boleh baca Quran ni. Kita ambil dulu yang terbaik ni, yang terpilih, waktu terpilih. Kalau waktu siang, terpilihnya terbaik waktu siang iaitu ba'da subuh, selepas solat subuh. Selepas solat subuh baca Quran, ini amalan orang-orang soleh. Lepas solat subuh baca Al-Quran, ini amalan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik-baik, orang-orang yang ada ilmu dan sebagainya. Wala tukrahu fi syai'in min al-awqat li ma'nan fi. Dan yang penting, tiada ditegah membacanya pada sebarang waktu yang selain daripada yang disebutkan itu. Maknanya tak ada sebut lepas zuhur, tak ada sebut lepas asar, tak ada kata sebelum asar dan sebagainya. Bukan makna waktu-waktu itu tak boleh. Sebenarnya baca Al-Quran ni bila-bila pun boleh. Tapi dalam konteks yang terbaik, waktu-waktu yang pilihan ni tadi, seperti yang disebutkan tadi. Okey, baik. Kemudian berikutnya, yang kedua dalam masalah pilihan waktu masa baca Quran ni, dari sudut membaca menurut pilihan hari-hari tertentu pula. Hari-hari tertentu untuk baca Quran, adakah hari-hari yang lebih kita digalakkan? Ada. Kita tengok bagaimana. Pertama sekali, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa yukhtaru minal ayyam. Dan kalau kita nak pilih hari-hari untuk membaca Al-Quran, hari-hari pilihan untuk membaca Al-Quran, apa dia? Pertama sekali, Yaumu Arafah. Pertama, hari Arafah. Masya Allah. Hari Arafah ni, ini ramai orang yang bertanya dengan saya. Yang pergi Arafah pun bertanya, yang duduk dekat sini pun bertanya. Bila setiap kali nanti musim haji kan, nanti hari Arafah tu ramai orang bertanya. Yang nak pergi haji pun tanya, yang duduk sini pun tanya juga, Ustaz, apa dia doa paling baik nak baca kat Arafah? Ustaz, apa dia amalan? Itu satu bentuk pertanyaan. Ada pula bentuk pertanyaan lain. Ustaz, betul ke ada zikir Arafah? Ustaz, betul ke ada selawat Arafah? Ustaz, betul ke ada tasbih Arafah? Dia ada pula tasbih Arafah, ada selawat Arafah. Di tempat lain tak ada, kat situ je dia ada. Pelik pula kita dengar tu. Tu nak bagi tahu ada bentuk, pattern soalan ni berbeza-beza. Kita nak bagi tahu dekat mereka tentang Arafah ni dan sebagainya ni, kita balik kepada kaedah dia. Kaedah dia, Arafah ni tempat doa. Arafah ni tempat doa. Doa ni minta doa apa pun. Tetapi akan waktu Arafah, hari Arafah tu panjang. Tuan-tuan dan puan, terbaik sekali katakan nak berzikir, terbaik sekali kita nak beramal. Apa dia amalan dia? Ini dia, baca Al-Quran. Baca Al-Quran, tuan-tuan dan puan. Daripada kadang-kadang kita ni pun beramal tak tahu kita ni baca apa sangat pun, kita ni duk ikut-ikut ke, kadang-kadang kita pun faham apa-apa yang amalan yang tidak ada sumber pun. Kadang-kadang kita nak jadikan sebagai pegangan, nak baca yang tu begini. Ambil Al-Quran, tuan-tuan buka, baca Al-Quran. Sebab itu Imam Nawawi sebut, kalau nak pilih hari terbaik baca Al-Quran, hari Arafah. Ini bagi orang yang pergi haji, dan orang yang tak pergi haji pun sama juga. Maknanya hari Arafah ni ada kelebihan besar. Antara kelebihan besarnya, banyaklah baca Al-Quran. Hari itu Allah nak bagi pengampunan banyak, malaikat pun turun banyak dekat bumi ni, nak dengar, nak sambut doa-doa orang-orang saleh ni. Kita baca Quran banyak-banyak, insya-Allah Allah bagi rahmat. Kemudian seterusnya, thummal Jum'ah, kemudian hari Jumaat. Thummal Ithnain, kemudian hari Isnin. Thummal Khamis, dan kemudian hari Khamis. Ini hari-hari yang baik kita giatkan baca Quran. Hari Arafah, hari Jumaat, hari Isnin, dan hari Khamis. Ini mengikut kepada apa yang diamalkan oleh salafus salih yang terdahulu. Kemudian wa minal a'syar, dan kalau kita nak cari hari 10-10 pula, a'syar ni maknanya 10, himpunan 10 hari. Al-Ashar tu himpunan 10 hari yang terpilih pula, dia ada dua. Satu iaitu Al-Ashar, Al-Ashrul Akhir min Ramadan. 10 yang terakhir Ramadan. Itu sangat baik. 10 terakhir Ramadan ni maknanya himpunan 10 hari, yang 10 hari ni kalau boleh kita giatkan baca Quran. Al-Ashrul Akhir min Ramadan, 10 terakhir Ramadan. Begitu juga wal ashrul awal min Dzulhijjah, 10 himpunan yang pertama daripada bulan Zulhijjah. Tuan-tuan dan puan,
banyak dah kita kongsi, nanti bila sampai kita akan baca lagi insya-Allah. Kita selalu akan ikut munasabah, munasabah dia. Bila sampai nanti kita baca balik kelebihan ni. Kena ingatkan, kadang-kadang tak perasan. Dia ada himpunan 10 hari ini, ada dua yang penting besar. Satu, himpunan 10 terakhir Ramadan. Satu lagi, himpunan 10 terawal daripada bulan Zulhijjah. Ini ada kelebihan yang sangat besar, ya. Jadi 10 terakhir Ramadan ni kita selalu dengar pun, kita pun insya-Allah sedang nak masuk dah ni. Tak berapa lama, mudah-mudahan kita kuatkan lagi azam kita. Kita pun tinggikan lagi semangat kita. Insya-Allah sama-sama kita giatkan lagi 10 terakhir Ramadan. Sebab itu kita baca sebelum ni, tuan-tuan puan ingat kita dah ambil seorang nama dia Qatadah, tokoh ulama hadis, tokoh ulama rujukan hebat di kalangan tabi'in. Qatadah ibn Da'amah ibn Qatadah As-Sadusi Al-Basri, tokoh ulama hebat ni. Buka Sahih Bukhari, jumpa nama dia. Buka Sahih Muslim, jumpa nama dia. Buka kitab tafsir, jumpa nama dia. Buka kitab fiqh, jumpa nama dia. Ni nama orang yang cukup hebat. Qatadah ni, dia kalau selain Ramadan, dia baca Quran khatam 7 hari sekali selain Ramadan. Kita dah ambil, saya ulang aja nak sebut, ingatkan balik. Bila masuk bulan Ramadan, 3 hari sekali dia khatam Quran. Bila masuk 10 Ramadan terakhir pula, 1 malam, 1 hari sekali dia khatam Quran. Itu dia. Ni yang dikatakan Imam Nawawi sebut. Sebab tu kalau nak pilih kira dari segi hari-hari, dari segi hari ni macam tu. Hari apa? Hari Arafah, hari Jumaat, hari Khamis, hari Isnin. Kalau 10 himpunan, 10 Ramadan terakhir dan 10 awal daripada Zulhijjah. Dan kemudian wa minasyuhur Ramadan, kata Imam Nawawi, dari kalangan bulan-bulan pula. Kalau kita nak khususkan dari kalangan bulan pula, yang terpilih sudah pasti tak lain dan tak bukan bulan Ramadan, seperti yang kita berada di dalamnya. Dan seperti yang saya yakin tuan-tuan puan-puan semua sedang galak, sedang rancak membaca Al-Quran. Ada yang dah khatam sekali, alhamdulillah. Ada yang dah khatam 2 kali, alhamdulillah. Pakcik dah khatam berapa kali pakcik? Setengah kali dia kata. Setengah kali itu maknanya setengah Quran. Alhamdulillah, insya-Allah. Maknanya tak apalah. Dia boleh pacu laju lagi sikit, masuk gear 5 ke, letak bagi enjin pun tambah lagi nitrogen sikit, gas ke apa, dia bagi laju sikit. Dah 15, 10 datang terus 30. Alhamdulillah. Insya-Allah. Jadi yang penting maknanya dia makin kita rancakkan lagi di dalam masuk 10 terakhir. Baik, sekarang ni tuan-tuan puan, ada dalam kaedah ni disebut pula waktu terpilih untuk memulakan pembacaan. Waktu yang terpilih, kita selalu baca Quran, baca kan? Rupanya ada dianjurkan waktu-waktu ni nak mula baca. Nak mula nak baca Quran ni, sebelum nak khatam ni, sebelum nak mula sampai khatam ni, cerita awal nak baca mula tu bila? Ni ada disebutkan wa yukhtaru li ibtidaihi lailatal jum'ah wa li khatmihi lailatal khamis. Waktu yang terpilih untuk memulakan pembacaan adalah pada malam Jumaat, dan untuk dikhatamkan pula waktu khatam pada malam Khamis, sebagaimana riwayat yang dinisbahkan kepada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an. Dikatakan Sayyidina Uthman radhiyallahu an di antara sahabat yang ahli Al-Quran, dan beliau sering dilihat nak baca Quran pada malam Jumaat, dan bila khatam tu pada malam Khamis. Jadi malam Khamis tu khatam, besok Jumaat mula pula baca malam. Begitulah ceritanya, begitu dikhatamkan. Mungkin seminggu sekali ke sebulan sekali, ikut kepada kadar kita. Tapi kita, tuan-tuan puan, apa pun yang penting kita bacalah. Tiga pula tunggu nak mula malam Jumaat. Tunggu malam Jumaat ni lah. Malam Jumaat ni tunggu nak mula baca. Tiba-tiba malam Jumaat tu pula ada orang jemput kenduri pula, pergi kenduri, dah pergi kenduri terlepas dah. Tunggu Jumaat depan pula lah aku baca, dia kata. Kena Jumaat depan pula, Allah cucu nak sunat pula, pergi majlis cucu bersunat pula. Nantilah tunggu malam Jumaat depan pula, malam Jumaat depan pula tiba. Jadi gitu tak cantik. Dia bukan begitu maksud dia, tuan-tuan ya. Maknanya ini kalau kita boleh sesuaikan begitulah. Ini di antara kaedahnya yang digalakkan. Baik, kemudian disebut seeloknya dikhatamkan pada awal siang hari ataupun awal malam, seperti yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi, Imam Ad-Darimi di dalam susunan kitab sahihnya daripada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an.
sanad hadis ini, riwayat ni hadis hasan yang